Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini sebabnya disahkan Daim Zainuddin didakwa di mahkamah. Ini penyebabnya. Istri Daim didakwa kerana gagal patuhi notis SPRM tidak isytihar harta. Wah, rupa-rupanya istri Daim Zainuddin ini dihadapkan ke mahkamah kerana kegagalan mematuhi notis SPRM untuk isytihar harta. Maknanya apa? Tak cukup isytihar harta. Isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Naimah Abdul Khalid didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 dan boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000 jika didapati bersalah. Dia didakwa melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Bagaimanapun, Naimah, 66 tahun, mengaku tidak bersalah. Sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarik 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruh Jaya pada 14 November 2023, iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta-harta tersebut adalah Menara Ilham, 2 syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd, 2 kenderaan mewah jenama Mercedes-Benz, sebuah rumah di persiaran Bukit Tunku, 4 lot tanah di Bukit Tunku dan 1 lot tanah masing-masing di Pulau Pinang, dan Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Naimah didakwa melakukan kesalahan itu di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023 mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faisal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli Muhammad Zamri dan Mazia Muhaidi, manakala Naimah diwakili Peguam Muhammad Yusuf Zainal Abidin, M. Puravelan dan Alex Tan. Terdahulu, Naimah yang memakai baju kurung berwarna hijau berkata, "Saya faham pertuduhan dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibicarakan terhadap beliau." Pada 10 Januari lepas, Naimah dan 2 anak lelakinya hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan serta membantu siasatan agensi anti rasuah itu terhadap Daim yang juga seorang ahli perniagaan. Sebelum ini, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM Muhammad Zamri Zainul Abidin mengesahkan bahawa kenyataan telah diambil daripada isteri dan anak-anak lelaki Daim untuk membantu siasatan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan ke atas Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada kertas Pandora dan kertas siasatan bagi kes itu telah dibuka pada Februari tahun lepas. Terdahulu, Ahmad Faisal memohon mahkamah menetapkan jaminan RM500,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan melaporkan diri ke Ibu Pejabat SPRM sebulan sekali dan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Muhammad Yusuf bagaimanapun memohon jaminan lebih rendah sebanyak RM200,000 selain membantah penyerahan pasport kepada mahkamah atas alasan anak guamnya bukanlah seorang flight risiko melarikan diri. Naimah bukanlah terlibat dengan sebarang kes jenayah yang menjadi flight risk dan beliau tinggal di kediamannya di belakang mahkamah ini sahaja. Dia tidak akan ke mana-mana dan dia akan berada di sini untuk mempertahankan diri dalam kes ini, katanya.
Azura membenarkan Naima diikat jamin RM200,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Selain menetapkan 22 Mac ini untuk sebutan semula kes, turut kelihatan hadir di mahkamah adalah ahli keluarga tertuduh. Beberapa komen daripada netizen kata, tiada yang lebih tinggi daripada undang-undang. Berikan kerjasama dan anda akan terbela, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hari ini kita digemparkan dengan satu kenyataan bahawa Tun Mahathir Mohamad akan dirakamkan kenyataan di Balai Polis. Adakah ini adalah pengakhiran kepada semua sandiwari ini? Ini gara-gara tindakan Mahathir menuduh kaum India tidak setia sepenuhnya kepada Malaysia. Ini menyebabkan beliau kini berhadapan risiko yang sangat besar untuk didakwa. Polis akan merakam kenyataan Dr. Mahathir Mohamad berhubung kenyataan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri itu mengenai masyarakat India dan China dalam temu bual baru-baru ini. Seorang pembantu Mahathir memberitahu Malaysia kini kenyataan itu dijadual akan dirakamkan pada jam 3 petang ini di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Pada 13 Januari lalu, Mahathir dilaporkan mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Bercakap dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV Starlet India Tanti TV, Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak untuk menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap Tamil, katanya ketika host bertanya jika seseorang itu tidak boleh kekal setia kepada negara didiami sambil komited kepada asal-usul mereka. Mahathir kemudian berkata bahawa masalah dia ialah apabila pendatang merujuk kepada kaum India dan China menganggap Malaysia sebagai negara sendiri tapi pada masa sama terus mengamalkan budaya dan adat mereka sendiri. Apabila host program itu bertanya sama ada Mahathir menjangkakan orang bukan Melayu berasimilasi sepenuhnya menjadi orang Melayu atau tidak, Mahathir menjawab dengan tegas, ya, mereka sepatutnya begitu. Dahulu kami ada orang India, Pakistan, Arab dan Afrika yang kini Melayu. Dalam maksud mereka berbahasa Melayu di rumah, budaya mereka adalah Melayu, kata beliau. Host kemudian bertanya jika Mahathir mengharapkan semua kaum di Malaysia dikenali sebagai Melayu dan bukannya rakyat Malaysia. Sepatutnya begitu, kata Mahathir, ahli politik yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu. Susulan kenyataannya itu, beberapa pihak membuat laporan polis ke atas beliau. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Brownie kata orang tua ni boleh cakap apa saja, pasal India kah, China kah, Raja kah, Sultan kah, tapi kerajaan tak boleh buat apa-apa. Mujahid kata, saya ini dari dulu lagi tak minat dengan Mahathir, kata Mujahid, tetapi saya tak setuju. Dia diheret oleh polis, lantak dialah apa pendapat dia. Tak salah dia kemukakan pendapat dia sendiri, kata Mujahid. A1976 kata, kerana mulut badan binasa. Manusia bila sangat lama berkuasa, inilah jadinya. Mulut celupar sangat. Pemimpin seperti ini patutnya tidak perlu ada, katanya. Suka sangat perok-perendahkan negara, walhal rakyat baik-baik saja. Tapi sesetengah pemimpin hilang kewarasan menyebabkan rakyat berpecah belah, kata beliau. Red Patriot kata, kenapa obses sangat, kata beliau. Bangsa Arab, India, Yaman atau apa-apa dah jadi Melayu ke, katanya. Oh Tuhan, hanya di Malaysia boleh pindah bangsa? Soal Red Patriot. Inikah yang dipanggil perpaduan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata, jangan takut, tidak akan hilang bangsa Melayu di dunia.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.